Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang berbahagia Tuan Imam, kasih tuan guru, para atasi, para asatidz, tuan-tuan, puan-puan jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah malam kita dapat bersua bertemu bersama kembali untuk kita sambung semula kita Qatul Rawaisiyah fi Al-Sufi, karangan Tuan Husain Al-Mas'udi Al-Banjari. Qatul Rawaisiyah fi Al-Sufiyah ala Syariat Muhammadiyah, karangan Fakir Syekh Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari. Baik tuan-tuan hadirin kasih Allah, kita sambung semula di perenggan mukadimah Pak. Baris pokok muka surat. Amma ba'dukah? Baris kedua. Baris kedua. Alhamdulillah. Awak sikit sangat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Alhamdulillahilladzi saqa qulubal 'arifina khasa mahabbati wa nawwara asrarahum bi anwari tauhidihi wa ma'rifatihi. Artinya bermula, segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memberi minum ya akan segala hati orang yang arif. Mereka akan minuman kasih akan dan menerang ia akan segala mata hati mereka itu dengan beberapa nur mengesal akan dia dan mengenal akan dia. Di sini ada perkara yang nak kita lihat. Pengarang ini datangkan Syekh Tuan Husain Al-Mas'ud Al-Banjari ini datangkan puji-pujian hanya milik Allah, hanya tertentu kepada Allah. Jadi kalau diterjemahkan kepada milik, seolah-olah pujian itu dikuasai Allah, sedangkan pujian itu serta Allah, ataupun sesuatu di bawah kekuasaannya, dimiliknya. Rumah itu milik seseorang. Jadi seolah-olahnya ada dia bawa ada rumah, seolah-olahnya ada Allah bawa ada puji. Maka ulama kata lam lil milki tak sah, maknakan macam tu. Kena maknakan tertentu hanya kepada Allah. Jadinya alhamdulillah ni puji-pujian kepada Allah. Bila kita puji-pujian kepada Allah, dia ibadah, maka di sana ada rukun. Macam solat lah, di sana ada rukun. Macam haji pun ada rukun. Jadi puji-puji ini kena ada rukun yang ada 5. Pertama, hamid, orang yang memuji. Yang kedua, mahmud, orang yang dipuji. Yang ketiga, mahmud bihi, perkara sebab yang dipuji. Yang ketiga, yang keempat, mahmud alaih, kalimah yang dilontarkan untuk memuji. Dan yang keenam, yang kelima sirah puji. Jadi contohlah kita kata Zaidun Karimun, bahasa Arab, bahasa Melayu dia Pak Amin orang baik lah. Pak Amin orang mulia. Contoh, Pak Amin orang mulia tu yang berkata nama dia Hamid, orang yang memuji. Jadi Pak Amin tu Mahmud, orang yang dipuji. Kemudian rasa hati itu barangkali dia ni
tak bakhil, murah lah nak bantu orang macam tu, dengan akhlak adab santunnya dengan orang yang ditolong, timbullah perasaan tu dipanggil mahmud bihi. Kemudian mahmud alaih, kalimah karim tu bagus tu dipanggil mahmud alaih. Yang keempat dah, yang kelima kata-kata Pak Mud bagus tu. Pak Mud dengan bagus yang tu sirah. Jadi maknanya ada rukun dan 5. Itulah yang dikatakan puji. Bila kita ni tadi memuji Allah, kita hamid Allah mahmud. Apa yang membuatkan terasa nak puji Allah tu? Tak ada rasa apa-apa. Maka kita memperolok-olokkan kalimah puji. Sebab tu bila kita bincang hal tasawuf tuan-tuan, dalam rangka bahas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sekiranya ulama mengambil awal itu ma'rifatullah daripada hadis yang sama, hadis tentang mahwal iman wa mahwal Islam wa mahwal ihsan sampai asyratis sa'ah, hadis tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan apa itu syarat-syarat tanda-tanda kiamat. Itu hadis tu bahkan hadis sahih dalam Nawawi Arba'in. Jadi dikarenakan pertanyaan Jibril kepada Rasulullah di tadi bermula dengan iman, bermula dengan tasdikul qalbi. Iman kan tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan bukan iman. Lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan iman. Dia muktamadnya syarat untuk sah dijalankan hukum-hukum peraturan Islam kepada dia. Bila mana dia bersyahadat, matinya kita kena sembahyangkan dia, kita kena kapankan dia, kita kena gitu. Jadi mana jenazahnya kena urus secara Islam. Itu bukan syarat iman, tapi syarat melaksanakan hukum-hukum atasnya. Walaupun begitu, kita tak menolak kekhilafan ulama-ulama lain, sebab didatangkan juga dalam Hasyiah Baijuri begitu, dalam Syarah Jawharah begitu. Ada kaul yang pertama mengatakan dia adalah syatrul juzul iman. Kalau tasdik tak cukup, mesti dengan 2 kalimah syahadah di mulut barulah dikatakan beriman. Kaul yang kedua pula syartun, bukan syatrun, dia tekan sikit dia tu. Kalau syatrun satu juzul beriman, maka tak akan jadi iman tu tanpa mengucap dengan mulut. Bukan sekadar percaya, kena ucap juga kalimah. Itu syatrun. Kemudian yang kedua syartun, syarat, tak sah iman juga kalau tak ada syarat. Macam syaratnya apa? Macam wuduk dengan solat, itulah. Maknanya dia bukan juzuk iman, dia syarat sah iman, lafaz tu. Tapi yang muktamad, dia tidak menjadi syatrun juzuk iman, dia tidak juga menjadi syartun, syarat sah iman, tapi dia syarat sah untuk dijalani hukum-hukum Islam atasnya. Jadi kita boleh kenakan paksaan kalau dia tak sembahyang sampai dihukum bunuh sebab dia kan dah bersyahadah. Baik. Jadi kita balik kepada kisah di sini ni. Baik. Bila kita puji alhamdulillah, man qail alhamdulillah wa hamid, dialah dipanggil orang yang memuji. Kemudian Allah jadi pihak mahmud yang dipuji. Kemudian perasaan apa? Barangkali anak kita yang sakit bertambah sembuh, isteri kita yang sakit bertambah sembuh, bertambah sihat, ataupun harta kita bertambah-tambah. Kerana itu jadi mahmud bihi, punca sebab mengapa dia memuji. Jadi mahmud alaih dia kalimah itulah alhamdulillah. Jadi dengan sirah alhamdulillah. Baik. Jadi bila kita lihat macam tu, ulama membahagi pula puji-puji ni tuan-tuan. Puji-puji ni dibahagi kepada arba'atul aqsamin, 4 bahagi. Kismun awal, bahagian pertama ada puji khaliq kepada khaliq, puji qadim kepada qadim, sama dah tu.
Bahagian qismus tsani, puji Khaliq kepada makhluk, puji Qadim kepada makhluk, sama lah tu. Qismus tsalis, bahagian ketiga, puji makhluk kepada Khaliq, puji makhluk kepada Qadim, sama lah tu. Qismul rabi', puji makhluk kepada makhluk, puji makhluk kepada makhluk. Macam tadi lah Pak Amin hamba lah. Contoh macam tu kan. Hakikatnya semua puji-pujian itu tertentu hanya Allah, tak tertimpa kepada yang lain tu. Nak nampak macam tu. Kenapa macam tu? Kenapa macam tu? Allah wahdaniyah, Allah besar. Sifat salbiah ni dalam sifat 20 nak apa? Suatu kaedah yang disahihkan dengan akal dan dibenarkan dengan Quran dan hadis, menjadi jumhur para ulama, menjadi pegangan jumhur, dan kaedah yang dipegangi oleh jumhur ulama untuk menyelamatkan iman kita kepada Allah dan asas yang benar untuk mengenal Allah. Kalau tidak dengan sifat 20 boleh. Nah, itu ijtihad, tapi ingat itu jumhur. Jumhur jumhur orang pandai kata lagu tu. Jumhur ulama yang dapat hidayah taufik Allah kata itu, kita yang tak ada ilmu ni, kita taklid, kena tiru sudahlah. Taklid ni makna pertama ikut, makna kedua tiru. Tiru sudahlah. Harap-harap mulhaq dengan mereka, harap sama, mulhaq tu sama. Kita ngaji bahasa Arab, pada tuan-tuan ngaji sekolah Arab tak? Daraba yadribu. Daraba yadribu, satu wazan, satu mauzun. Satu lagi bukan mauzun kepada fa'ala yaf'ilu, mulhaq. Mulhaq tu apa? Bunyi dia sama. Dia bukan mauzun kepada fa'ala yaf'ilu, seperti mana dia bukan mauzun fa'ala yaf'ilu seperti lafaz daraba yadribu. Ikut pula apa kita mulhaq, biar bagi sama lah sudah. Mulhaq tu maknanya istilah sama. Salah satu lama saya cari makna mulhaq. Kalau ikut hadis kan, assalamualaikum antum sabiqun wa nahnu lahikun, ikut. Tak kena ni, mesti tak kena. Sebab tu orang ngaji bahasa Arab, dia tak faham bahasa terjemah tu tak tepat. Nak faham macam mana mulhaq, ikut apa? Ikut baris, mana sama pada baris, huruf berbeza-beza. Tak apalah tutup tapi tuan-tuan, nak cerita sampai kita mulhaq lah, sampai kita sama lah dengan jumhur tu. Baik. Jadi dan sifat 20 ni ada sifat nafsiyah dan salbiyah dan ma'ani dan ma'nawiyah dalam perbahasan. Bukan saja-saja nak dibahagikan tu, pasal dah dibahas habis dalam panjang lebar lah. Baik, namun kita nak bagi tahu sifat Allah ni wahdaniyah, kudrat besar, tidak sepertinya dan tidak dua kudrat, dan tiada ada tiga kudrat, dan tiada dua iradat, dan tiada tiga iradat. Begitulah sifat-sifat yang berikutnya. Itu maksudnya wahdaniyah. Tetapi bila kita bincang hal sifat salbiyah, sifat menafikan segala kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bagi zatnya maksudnya, bagi sifatnya, bagi perbuatannya, maka kidam itu bukan hanya pada zat, kidam juga pada sifat, kidam juga pada perbuatan, pada asma. Begitu. Kalau kata sifat kudrat itu, kalau katalah sifat Allah Taala itu zatnya kidam, sifat kudrat itu kidam juga. Kalau kata Allah Ta'ala itu sifatnya baqa, adanya tak berkesudahan, maka sifat kudratnya pun baqa juga. Jadi sampailah kalau Allah Ta'ala itu zat, kalau apa memang zat Allah Ta'ala itu esa, maka kudratnya pun esa juga. Maka tiadalah sesuatu pun yang maha berkuasa pada kudratnya menjadikan sesuatu kecuali hanya dia dengan sifat kudratnya atas ta'alluq surah al-qadim dan hadis semua. Baik. Jadi maksudnya apa? Punca kejadian seluruh alam ni, puncanya adalah sebab Allah Ta'ala dengan sifat hayat, ilmu, kudrat dan iradat.
kerana Allah tu bersifat mengetahuilah, maka timbullah rasa, timbullah kehendak. Kalau ikut tartib akal dia macam tu, bukan macam tu lah, tapi akal nak fikir munasabah macam tu. Setelah dia ada pengetahuan bahawa ada keinginan, dia tahu kereta ni untuk apa, kenapa, barulah ada tracking. Jadi atas bahasa tak kenal tak cinta, begitu kan? Dah kenal barulah ada cenderung hati, nak hak mana, tak mau hak apa. Setelah sifat iradat, barulah bertindak sifat kudrat. Jadi kesimpulannya ilmu iradat kudrat bermula daripada menjadi syarat kepada seluruh sifat-sifat ini hidup. Tak ada hidup bukan sekadar ilmu iradat kudrat, tak ada. Sama basar pun tak ada. Tak. Jadi maknanya punca di situ. Bila kita lihat punca di situ, segala yang berlaku sama ada buruk ataupun baik, kan kita beriman kepada takdir Allah. Kan macam tu. Rugi iman yang keenam kan, al khair wa syarr min Allah kan. Tiba-tiba berlaku kebaikan. Baik. Maka hakikatnya kebaikan itu pun kullu min indillah, daripada Allah. Man asabakum min hasatin fa min Allah. Kan macam tu. Jadi maknanya bila kita faham macam tu, rupanya kebaikan yang ada pada Pak Amir tadi ni, Pak Amir kan, adalah daripada Allah sebenarnya, bukan daripada Pak Amir. Dan kita yang nak memuji itu pun adalah dengan punca sebabnya Allah. Atas akal kita, maka keluarlah atas nama ikhtiar kita mengucap hakikatnya daripada Allah juga. Sebab tu kalau sekalipun puji makhluk kepada makhluk, atau puji makhluk kepada Khalik, atau puji Khalik kepada makhluk, hakikatnya milik Allah tertentu. Puji itu hanya milik pada Allah. Tak ada berpindah puji itu kepada sesuatu yang lain, sebab hakikat yang sebenar semata-mata alam ni kerana Allah. Alam ni kerana Allah. Sebab tu kita nak kata-katakan semua tu, kita kena balik pada sifat wujud dulu. Dalam bab sifat wujud, di sudut mana, nahiyah mana yang wajib, yang dituntut dalam akidah aswaja disuruh beriman. Dan kalau tak beriman, berdosa. Sudut mana? Sudut wajiban wujud. Bukan sisi wujud itu dirizatkan atas sifatkah, bukan sisi itu. Sisi itu perbincangan yang tak perlu bagi kebanyakan kita awam ni. Kita awam. Tapi yang fardu ain kata awam ni nak kena faham, Allah itu wajiban wujud. Wajib ada situ. Situ dia punya noktah dia. Yang wajib kita kena bagi faham apa itu wajiban wujud. Wajiban wujud ni sebenarnya cerita tak ternafi ada, tak boleh nafi, tak boleh ternafi wujud tu, tak boleh tertolak pada akal itu ada, tak boleh tertolak pada akal itu, tak boleh nafi pada akal itu tiada, ada lah maknanya. Jadi maksudnya tak boleh tidak pada akal itu macam tu. Sehinggalah sifat ni dikatakan sifat yang tak dikerana dengan satu kerana. Maksudnya zat Allah ni ada, tak dikeranakan ada kita makhluk, tetapi ada kita kerana ada Allah. Maka ketika hakikat kita faham ada Allah itu, ada dia itu bukan sebab kita, tapi ada kita sebab dia. Macam tu, hakikatnya macam tu. Maka ada Allah itu seperti apa? Sepertinya wajib ada. Adalah wajib ada, sungguh ada, kerana adanya, tak kerana adanya lain, tapi yang lain adanya kerana adanya Allah. Sisi itu yang jadi wajiban wujud tu. Yang tu yang kita kena faham. Baik. Jadi setelah ada, datanglah proses. Kemudian ada proses tahali. Proses tahali, proses penyucian daripada segala kekurangan, dipiring dengan sifat sarfiah, menafikan perkara yang tak layak, yang seperti kita kata tadi pada zat, sifat dan asma. Dan af'al pun, sebab perbuatan Allah tak berwasilah dengan syai', dengan sesuatu. Baik. Jadi bila kita faham itu tahali zat Allah, begitulah
kena takhalikan sifat Allah, kena takhalikan asma Allah, takhali suci daripada segala kekurangan. Kalau zat Allah baqa, maka sifatnya baqa juga. Kalau zat Allah itu kidam, maka kudrat Allah pun kidam juga. Jadi macam tu. Jadi apa kita nak cerita ni? Seandainya lah tak disabitkan puji hakikat dengan qadim kepada qadim, maka kita tak faham sifat salbiah tu. Sebab dia dah mencari kekurangan. Ada hun tu apa hun? Ada sedikit. Daripada segala yang sedikit, masih ada lagi orang lain tu ada sifat yang boleh dipuji. Hakikatnya tak. Hakikatnya puji hanya tertentu Allah kepada zat Allah sahaja. Jadi kalau yang berasa bangga dengan perkara yang dia tak buat, berasa seronoklah dengan perkara yang dia tak buat, itu tanda munafik. Orang munafik ni sikap dia, perangai dia suka tutup ayub dia dan marah kalau orang buka. Dan dia sangat suka kepada pujian orang kepada dia, sekalipun perkara itu dia tak pernah buat. Jadi kita buat sesuatu lah, perbuatan siapa punya? Bila Allah kan. Kita pernah nak buat sesuatu yang terlebih daripada makhluk. Makhluk, selamanya makhluk. Yang berbuat sesuatu adalah khalik daripada pihak Allah. Tapi kenapa nak bahas macam tu? Itu dia punya mukadimah nak faham isi kitab ni nanti. Nak faham isi kitab ni nanti. Sebab tu bila kita balik kepada tasawuf, hadis Nabi yang menyentuh tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tara fa idza takun tara fa innahu yaraka, nak menceritakan kita kena berhubungan dengan Allah bukan saja benar pada mensabitkan Allah itu seperti yang didatangkan Al-Quran hadis dan ditetapkan dengan akal yang sah, juga kena menjunjung perintah secara fizikali. Ke waktu semayanglah, juga hati tu tadi kena menghadap dia. Sebab tu ditanya 3 perkara tu. Ditanya 3 perkara tu. Maka itulah yang dikatakan segala puji-puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memberi minum dia atas hati orang yang arif. Mereka itu hati yang nampak macam tadi, yang reti puji Tuhan yang milik Allah esa kerana dia dengan segala sifat kesempurnaannya, maka ketika itu dipanggil ma'rifah hati tu, orang tu dipanggil arif. Hati berma'rifah, orang tu arif. Siapa yang mencurahkan kesedaran tu dengan bahasanya sastra, memberi minum dia Allah akan segala hati orang yang arif. Allah lah yang membuka akan iman dan hijab hati tu. Akan minuman kasih akan dia, dan menerang ia Allah akan segala mata hati mereka itu dengan beberapa nur mengesa akan dia dan mengenal akan dia. Kasih, mengesa dan mengenal akan dia, semuanya dari Allah. Sebab itu hakikat ma'rifah, Allah memperkenalkan diri dia sendiri. Itu hakikat mengenal. Allah mengenalkan diri dia sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu, tak adalah pengetahuan dia binasa jasad dia. Habis kalau dah jasad dia tak ada, apa yang lawazimat yang berhubungan dengan dia pun tak ada lah juga. Oh, bukan kerana dia baca kitab, bukan kerana dia berzikir, dia kenal Allah ni, bukan, tapi kerana kurniaan Allah. Kerana kurniaan Allah. Ini kan kita tasawuf. Pasal apa nak baca, nak bincang-bincang bab ketuhanan pula? Tetanganya lah kan, kau tak apa. Lagi tu kan. Tasawuf ni dia package, dia penyempurna. Yang dikatakan ilmu ada dua, satu ilmu zahir, kedua ilmu batin. Dua nau kan, ilmu yang di zahir dan ilmu yang batin. Pasal apa nak faham batin-batin ni saya sesat pula Ustaz. Agak-agak lah kan kita buka tu sembang tak apa ada panduan.
hati kita ni, qalbun ni, yang dimaksudkan dalam kitab bukan macam jantung yang dalamnya berongga, di dalamnya ada darah hitam. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Qalbun dalam Quran tu bukan maksud jantung yang berlubang tu, yang bentuk macam jantung pisang, atas besar bawah ujung tu. Hak jantung tu ada dekat bahaim dan ada dekat amwat, ada dekat bangkai orang mati dan ada dekat binatang. Yang tu, tapi yang hak dimaksudkan tu jantung situ latifah rabbaniyah, satu kejadian yang halus, yang bangsa ketuhanan, yang gaib. Dah cerita ada macam tu, gaib. Maka jantung tu lah yang dimaksudkan. Seperti jasad dan sifat dia, ada kalanya nafsu, ada kalanya akal, ada kalanya ruh. Nafsu akal ruh ni pun kita tak jumpa benda gaib kan. Allah lagi lah pada hulu. Jadi hati kita ni, bila kita ni tadi melihat-lihat supaya sentiasa berhubungan dengan Allah, maka ketiga-tiga ni berperanan ni. Ketika kita timbang-timbang batal atau apa ni, sah atau batal, jahat atau buruk, itu akal nama dia. Kemudian kalau kita timbang-timbang pula nak pergi ke Allah dengan mujahadah, dengan syahwat dan sebagainya, nafsu nama dia. Diri sedang bermujahadah. Ketika kita ni sedang menerima sekalian jazabat, kurniaan ma'rifah sebagainya, ruh nama dia. Jadi tak ke benda tu gaib? Ada ruh, ada gaib tu, gaib. Baik. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya bila kita ni tadi nak bahas tentang ketuhanan, sehingga-hinggalah hati kita ni tadi yang potensi yang macam tu boleh dimasukkan mengikut kesesuaian dia, supaya tak menjadi lompangan rasa kosong jiwa. Rasa kosong jiwa tu pasti tak isi. Sebab dia tak isi. Sebab tu bila kita berzikir banyak, rasa seronok tu tak roh. Tapi bila timbul persoalan tu tak akal. Tapi bila kita ni tadi nak menikmati dan nak merasai kehadiran Allah tu nafsu. Maka nafsu ni ada bahas dia. Ada nafsu mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kabilah. Nafsu yang terhijab daripada segala hakikat ni, nafsu amarah dengan lawamah. Martabat di situ. Baik. Jadi bila kita bahas semuanya, milik Allah, dah kena faham begitu. Memang kena faham itu. Di mana sisi yang nak faham di situ? Bila hati dia dah tersingkap dengan hijab jahil barangkali, dengan hijab degil barangkali. Dengan hijab-hijab tu bila tersingkap akan tersentuhlah nanti. Ya ke? Ada orang yang asyik dengan Allah ni, sampai tak pernah tidur selama 25 tahun. Waktu nak mati tu baru dah, waktu nak mati tu dia dah tak larat, dah tua, nazak, baru dah beritahu aku dia baru letak badan selama 25 tahun. 25 tahun. Hai, dia ni apa ni? Kalau kekuatan adat tak boleh. Dia ada satu sentuhan yang gaib. Orang yang dapat kemanisan sikit ni, dia diumpamakan macam dapat nikmat syurga tu. Dan mengenal Allah tu macam dapat jannatul ajilah tu. Kalau mana wallahu a'lam. Tapi sahabat Rasul, para anbiya tak pernah pun sikit dalam hatinya membesarkan selain Allah sepanjang hidup dah. Hati dia pun macam kita juga, tapi martabat beza. Jadi kita sekira-kira nak pergi ke Tuhan tu, nak kedai Tuhan tu, dan nak hadir ke Tuhan sampai ke tahap wa rafa'a maratibahum ala bisati wilayatihi. Wa rafa'a maratibahum ala bisati wilayatihi wa albasahum libasal khidmati lahu bitaufiqihi wa hidayati.
dan telah mengangkat dia akan segala martabat mereka itu. Allah, iaitu Allah, akan segala martabat mereka itu para arif, atas segala hamparan kerajaannya, dan telah beri pakai dia akan mereka itu, akan pakaian khidmat baginya dengan penolongnya dan petunjuknya. Ini timbullah karamah. Apa beza karamah dengan mukjizat? Sahnya biasa apa ulama menetapkan perbezaannya. Mukjizat diiringi dengan dakwah Rasul, dengan dakwah kerasulan, mencari adat juga. Karamah pun mencari adat juga, tapi tak diiringi dengan dakwah kerasulan dan kenabian. Baik. Jadi apakah yang didapati oleh para arif ni? Dia menguasai alam kerajaan ni. Zahirnya nampak tak terang benar. Satu hari cerita dari Ibrahim bin Adham. Ibrahim Adham kan kisah dia popular. Dia seorang raja di negeri Balkhan. Setelah dia dapat beberapa isyarat, dia mengejutkan batin dia, sehingga dia meninggalkan kerajaan dia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi dalam dipendekkan cerita, bila dia dah sampai ke satu pembukaan dan dia menjadi fakir kepada Allah, bukan orang susah di dunia, tapi orang yang faham hakikat berhajat kepada Allah. Lalu tiada lagi dah cebisan pun berhajat berkehendak kepada selain Allah dalam hati dia. Dia selesa hidup dengan Allah, sehingga tergelar wali yang ternama. Ibn Adham ni masyhur tu. Tapi kalau kita tak kenal tu wali Ibn Adham ni ke Komas Tanah tu kan. Itu nama popular tu. Bukan kata ni masyhur sangat. Baik. Suatu hari dia berehat di bawah sepohon pokok. Datang seorang lelaki, wallahu alam, iblis ke apa, mengolok-olok dia, wahai Ibrahim, patutkah hang tinggalkan kerajaan dengan kebesaran, dengan segala kemegahan kerajaan, sehingga hang duduk bawah pokok apa untuk ini hang dapat apa? Lepas tu dia ambil jarum. Dia kan sunnah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah ni. Antara sunnah Rasul yang ikut jarum dengan benang tu. Depa kalau koyak tak pergi baju, depa jahit baju tu. Kita koyak sikit, bila bagus tu kita punya style. Style kita macam tu kan. Jahit itu sunnah. Sebab tu antara sunnah Nabi, bekalan kita bawa tu antara jarum dengan benang. Jadi wallahu a'lam, kisah tu mengisahkan dia ada jarum mah. Dia ada jarum tu lah. Dia tahu. Dia tengok lagi tu, dia tahu dalam sungai tu. Ya ayuhas sama, dia panggil wahai ikan, tolong ambil jarum tadi. Tiba-tiba ribuan ikan dengan ribuan bilah jarum mah. Lagi tengok. Tak mau aku nak jarum aku tadi. Baru dah ambil jarum tadi. Dapat dia tengok, aku dapat lebih daripada apa yang aku miliki setelah aku balik ke Allah dan serah kepada Allah. Dia memuaskan, tapi tak tunjuk, bukan ada makna nak tunjuk pun. Jadi itulah antara maksud kalam Tuan Husin ni. Bila dah arif billah ni tadi diberi minum dengan ma'rifah hingga menjadi arif, dan diberi minum kasih dan menerang segala hati itu tadi. Apa dia dapat? Mengangkat dia akan segala martabat mereka itu atas segala hamparan kerajaan. Maknanya siapa yang rasa berkuasa, yang rasa sultan, itu cuma sangka yang sebenar. Sultan yang sebenar adalah wali Allah. Kalau dia mohon supaya hancurkan, robohlah kerajaan itu. Sebab itu kalau kita nak berkerajaan, jangan tinggal orang soleh ni. Dia tak tamak macam kita. Tiba-tiba kita dah jadi kerajaan seandainya macam tu, janganlah menghina-hina ulama ni. Tu kalau dia tercari hati lah, terlintas di hati dia, binasa kerajaan kita ni. Sebab dia sebenar pemilik kerajaan. Selain daripada tu, memberi pakai, ya Allah akan mereka itu akan pakai khidmah baginya dengan pertolongan dan petunjuknya.
Ibrahim Adham juga satu hari diberi hak di bawah pokok. Dia ambil upah. Kalau dia ambil upah cari kayu. Jadi dijual pun dengan bahasa barang halal. Barang halal. Dia nampaknya halal, duitnya halal. Sebab itu dia ambil duit itu bagilah makan kepada orang yang bukan dia seorang. Antara orang jadi jual kayu. Kemudian tolong di kebun-kebun. Baik, satu hari dia terlena letih. Orang terkejut tengok ulang duk pegang, duk gigit satu daun duk pusing. Kan ulang duk kepala lagi tu. Rupanya pergi kipas dia tengah tidur. Tak akan lipas masuk tengah telinga. Kalau gitu kan. Semua khidmat dekat dia. Bangsa rohani, bangsa jasmani, itulah kekaramahan, kemuliaan yang Allah beri kepada dia. Kita karamah nak, tapi tauhid tak mahu. Itu kan hasil kebesaran nak, mujahadah tak mahu. Kena mujahadah lah. Baik. Kebesaran dapat. Jadi benda ni dah akan cerita di ujung kitab. Di ujung kitab biasanya 20 karamah di dunia dan 20 karamah di akhirat. Dia akan cerita seperti mana dalam kitab Minhajul Abidin. Wa tawajjahum bi tijaril ijlal wal ikram wa jala'ahum bi hulli ridha wal fitam. Menghiasi wahallahum bihulli ridha wal fitam wahallahum bihulli ridha wal fitam, telah dipakai mahkota ya Allah akan mereka itu. Bukan Allah ada mahkota, dia bagi mahkota. Bahasa ni bahasa majaz saja ni, isti'arah apa semua ni. Dengan mahkota membesarkan dan memuliakan dia, dan telah menghiasi dia akan mereka itu dengan perhiasan redha dan meninggal yang tegak akan dia. Jadi sebab tu istilah wali Allah ni bila sampai satu peringkat, Allah sendiri yang pelihara. Dia tak sampai mahkamah masuk, dia duduk di mahkamah mahfuz, harus dan berkuasa Allah Ta'ala pelihara wali dia daripada tak buat dosa di hati dan di zahir. Makam dia makam mahfuz, dipelihara. Tak boleh lagu tu. Dia manusia bukan Nabi pun tetap buat dosa. Jangan. Harus kan bagi hak Allah Ta'ala. Kalau kita tak percaya di situ, maka kita mengurangi Allah pada sifat harus. Harus dibuat, boleh buat, boleh tak buat, macam tu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sarih fi kulli haqaiqi wa ala alihi wa ashabihi nujud mil hidayati dil asna at-tara'iq. Maksudnya artinya bermula rahmat Allah, wassalatu rahmat Allah, dan salam penghormatan. Salam itu salam penghormatan atas penghulu kita Nabi Muhammad yang berjalan dia pada tiap-tiap segala hakikat, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Padahal mereka itu beberapa bintang petunjuk bagi yang lebih elok dari segala jalan. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ini dah satu perkara yang agak penting. Solat salam itulah. Jadi solat salam ni maklumlah solat pada luar tu, pada bahasa doa, pada istilah ada rahmat. Salam tu jadi penghormatan kepada Nabi. Nabi bukanlah kita minta ya Allah selamatkanlah Nabi daripada azab. Nabi tak kena azab. Tapi yang kita minta wassalim tu salam penghormatan kepada Nabi yang dimuliakan Allah, dibesarkan Allah. Maka Nabi dikisahkan kesalahan Adam, diterima Allah taubatnya dengan kebesaran Muhammad.
Ada kisah naskah kita selalu guna waktu jenazah kan, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ala ali Muhammad alla tu'azib hadzal mayit. Ada tak? Ada kita kata makna apa makna? Ya Allah, dengan hak Muhammad, dengan hak kebesaran kemuliaan yang kau berikan kepada wa ali Muhammad, dan hak kebesaran keluarga Muhammad, Allah kiranya janganlah bahawa kau azab jenazah ni. Kata macam tu selamat mayat tu. Jadi kedudukan Nabi Muhammad itu mana mengikut Arsyad Al-Banjari, Syekh Arsyad Al-Banjari, bukan Arsyad Al-Banjari yang kita kenal dekat Lekir tu. Ya, dekat Lekir orang banyak, saya ikut tu. Pasal tu waktu untuk menakan saya belah tu. Bukan Arsyad Al-Banjari belah tu. Ni Tuan Guru Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Khulasah Sabilan. Nama dia kitab Kerukunan. Dulu ada kitab tu, Merata Masjid Surau. Kalau kita semak dengan teliti, dia membahaskan rukun, fardu dan syarat sah syahadah, antaranya mengesahkan dan membesarkan kebesaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengesah dan membesarkan kebesaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni segi akidah jelas, muktamad, dia lebih mulia daripada segala ru'asaul malaikat. Siapa ada penghulu malaikat ni? 4 orang itulah. Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Dia mulia daripada seluruh makhluk Allah yang lain. Maka antara hujah di mana kemuliaan dia, syafa'atul uzma, di waktu kita di yaumul nahsyar, di yaumul hasyr, pada hari pengampunan di padang mahsyar, yang kita akan selamat hanya dengan rahmat Allah dan dengan izin syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kanlah orang tu wajib masuk ke neraka, tak masuk neraka. Wajib masuk neraka, tak masuk neraka. Dan syafaat Nabi dibahas secara detail dalam hasyiah-hasyiah akidah Al-Sunnah wal Jamaah sampai ke tahap mana? Sampai ke tahap bukan sahaja yang wajib masuk neraka, tak masuk neraka dengan syafaat dia, yang tak kena hisap langsung, zero hisap. Kita kalau nak kira banyak salah. Enggak, belum kira, coba pun dah banyak tak betul lah. Tapi dengan syafaat Nabi nanti kita boleh masuk surga bidunil hisab, tanpa hisab. Hebatnya, hebatlah. Segi yang dibahas di mana kebesarannya. Segi kewujudan pun nak dibahas oleh ulama-ulama dalam kitab ni. Laula kalau tidak engkau wahai Muhammad, tidak kujadikan seluruh alam ni. Maknanya kerana kasihnya Allah, bukan Allah jadi bersebabkan Muhammad dengan macam itu. Berhajat kepada Muhammad pun tidak datang itu. Nak cerita betapanya besarnya Muhammad di sisi Allah sehingga digabungkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang ada tengok di setiap daun pokok bidara dalam syurga tu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal Nabi sebelum sekian ramai dah di bubuh Muhammad tu. Maka tak kerana dia tak menjadi seluruh manusia Allah sampai ke tahap tu. Jadi penyelesaian apa ni nak cerita tuan-tuan lah. Ajaklah kita ni berselawat kepada Nabi dengan rasa hati dia. Yang tu baru selawat yang ada tawassul dengan Nabi, ada tabaruk, ada tawassul dengan Nabi, ada berhubungan dengan Nabi. Kita Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Paling minima teknik selawat yang boleh menyegerakan seluruh hajat dan menyempurnakan seluruh keperluan kita, sama ada dunia atau akhirat, bila kita tawassul dan kita hadirkan Rasulullah. Tapi muka Rasulullah tu macam mana? Tak sodok pergi buat upah lah. Bagi anda sudah
maka jangan kita buat dengan tak beradab, kaki berselang. Berselang apa? Berselang orang kaya tu kan. Duduk elok kemat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berasa ada kontak tu nanti. Kita selalu selawat juga tak? Selawat juga tak? Tapi tak macam tu tuan-tuan kan? Jadi tak? Jadi ibadat, tak jadi tawasul. Macam tu. Pengurusi kata pukul 9. Ikut SOP masuk Isyak. Khairul umur awsatuha. Sebaik pekerjaan pertengahan. Kau apa dah? Pengurusi kata tak puas saya tanggung. Aku tadi tahu. Saya dah dengar lah bunyi jam tu. Isyak kan? InsyaAllah. Takkan gitu khairul umur awsatuha. Kita buat tidak menti. Sebab tu kata di sini berjalannya pada tiap-tiap segala hakikat kejadian semua ni, katalah dikaji asal tanah ayam api ini. Asal tanah ayam api ini. Kalau tak ada 4 unsur ni tak boleh jadi kewujudan ni. Kalau ada pun dia tak stabil. Lebih api terbakar. Gitu kan? Dia tak stabil, lebih ayam ni lemah.